وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Dan bersegeralah engkau kepada Allah, Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa setiap hambanya. Ini dalam surah Furqan ayat yang ke-58, surah yang ke-25 ayat yang ke-58. Dalam episod kali ini kita akan membincangkan dua nama Allah, iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, yang mana majoriti ataupun sebahagian besar ulama menyebut inilah dia nama Allah yang paling agung. Dan misalnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang sarjana ilmuwan yang terkenal dalam sejarah Islam, menyebut semua nama-nama Allah yang lain sebenarnya berakar dan berkait kepada dua nama ini, iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kalau kita lihat, sebelum kita meneliti apakah maksudnya, ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, sehingga kenapa para ulama menyebut bahawa nama ini adalah Ismullahil Azim, nama Allah yang paling agung. Kerana ada seorang sahabat ni, dia berdoa, dan dalam doa dia menyebut nama Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan Nabi SAW ketika mendengar doa tersebut, Nabi kata, laqad da'allaha bi ismihil azim, dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Kemudian Nabi sebut, alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Siapa yang memanggil Allah dengan nama ini, dia akan mendapat ijabah, jawapan mustajab. Dan kalau diminta dengan nama ini, Allah akan beri. Powerful ni, Al-Hayyul Qayyum. Dua nama Allah yang sangat hebat. Nabi kata kalau memanggil Allah dengan dua nama ini, Allah mustajab, kerana Allah bagi apa yang dia minta. Mari kita lihat sekejap apakah maksud Al-Hayy dan juga Al-Qayyum. Al-Hayy ni daripada perkataan Al-Hayah, ha ya ya, yang berbau erti maha hidup, ever living, selamanya hidup, dan semua makhluk yang lain hidup bersumberkan dan mendapat anugerah kehidupan daripada Al-Hayy. Sebab itu Allah sahaja Al-Hayy yang boleh mencabut nyawa dan boleh memberikan nyawa, boleh memberikan hidup, boleh menamatkan kehidupan. Tetapi Al-Hayy kekal hidup buat selama-lamanya. Al-Qayyum daripada akar huruf Qaf, Waw dan Mim, membawa erti untuk berdiri sendiri, tidak perlukan sesiapa, to stand up, qaim, dan menguruskan semua dalam menjaga kestabilan dan kelestarian, sustainability. Okay? Dan tadi kita sebut dua nama Allah yang paling agung itu Al-Hayyul Qayyum, juga muncul dalam ayat Quran yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Siapa tahu apakah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ya, betul. Ayat Al-Kursi, Ayatul Kursi. Kita selalu sebut dan kita pun ramai yang dah hafal. Siapa yang belum hafal, insya-Allah tak susah, boleh ambil masa setengah jam. Insya-Allah boleh hafal Ayatul Kursi yang tak panjang sangat, tak juga pendek sangat, ringkas, dan ada banyak kelebihan siapa yang hafal ayat kursi ni, yang mana tentunya tak sempat kita nak syarah dan pergi setiap satu kalimah di dalam Ayatul Kursi ini, tapi cukup kita lihat phrase yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap kekal maha hidup dan selama-lamanya, qayyum, yang mentadbir, yang tidak mengharapkan atau bergantung kepada sesiapa pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bukan hanya hidup, selama-lamanya tidak mati, mengantuk pun tidak, tidur pun tidak, sentiasa menjaga, menguruskan semua keperluan makhluk-makhluknya. Ma fis samawati wal ard, di langit dan di bumi, dan seterusnya sehingga ke akhir Ayatul Kursi ini. Ayat kursi ini surah Baqarah, surah nombor 2, ayat yang ke-255. Baik, kita tengok beberapa kelebihan yang ada di dalam
konteks nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum, dan juga membaca surah ataupun ayat surah Baqarah 255 ini, iaitu ayat kursi. Yang pertama, siapa yang membacanya pada waktu pagi dan petang. Kalau kita buka buku doa pagi dan petang, ada Al-Ma'thurat, ada Hisnul Muslim, ada. Sekarang ni dalam apps je semua, boleh download dekat phone Android ataupun Apple Store. So siapa yang membaca pada waktu pagi, dia akan dilindungi daripada apa saja gangguan sampailah ke waktu petang. Siapa yang baca ayat kursi pada waktu pagi, dia akan dilindungi dari apa saja gangguan sampai waktu petang. Dan siapa yang baca pada waktu petang, dia akan dilindungi sampai ke waktu pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang baca ayat kursi ini pada waktu sebelum dia tidur, dia akan dilindungi daripada gangguan syaitan sampai dia bangun pagi keesokannya. Dan di sebalik ajaran ataupun sunnah ini, Nabi SAW ajarkan kita untuk membaca ayatul kursi sebelum tidur. Ada kisah yang menarik, iaitu kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia waktu sedang tidur, dia diganggu oleh syaitan beberapa kali, dan dia berjaya tangkap syaitan tu, dan syaitan tu rayu minta lepaskan dia. Sampailah kali ketiga tu, syaitan sendiri yang mengajarkan dia untuk membaca ayatul kursi. Dan dikata, kalau kau baca ayat kursi, aku takkan dapat ganggu kau. Lalu Nabi SAW bagi tahu, ama innahu qad sadaq wa huwa kadhub. Dia telah bercakap benar kepada engkau, wahai Abu Hurairah, tetapi dia itu penipu. Syaitan ni memang penipu. Tapi dalam konteks ini, siapa yang membaca surah ataupun ayat kursi sebelum tidur, dia akan dilindungi sampailah ke waktu pagi. Okay, so jangan lupa baca. Kalau lagi-lagi yang selalu menghigau dan terganggu dan bangun malam. Yang ketiga, siapa yang baca ayatul kursi selepas salat fardu, salat 5 fardu tu, Nabi SAW kata, dia yang membaca surah ayat kursi ini, tidak ada yang akan menghalang dia masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya apa? Bila kita baca ayat kursi setiap kali selepas salat fardu, memang it is guaranteed syurga untuk dia. Yang menghalang dia untuk masuk syurga sekarang ni adalah kematian. Maksudnya tunggu mati saja. Bila mati, confirm dia akan masuk syurga. Siapa yang membaca ayatul kursi selepas setiap solat fardu. Dan tentunya lah kalau membaca tu dengan menghayati, dengan merasai Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Dan nama ini, Al-Hayyul Qayyum ini, membawa perasaan pergantungan penuh, pengharapan, dan kita sandarkan segala hajat kita ini kepada Tuhan yang maha hidup dan yang berdiri sendiri, yang menguruskan, yang mengekal, mentadbir sepanjang waktu. Allah tidak perlukan rehat pun. Allah tidak perlukan bantuan siapa-siapa pun untuk mentadbir segala-galanya. Ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan satu lagi hadis yang kalau kita boleh kongsikan untuk kita jadikan wirid kita bacaan pagi dan petang, ialah Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah, anak kesayangan Nabi SAW, untuk membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu bantulah aku. Perbaikilah, islahkan, reform, baiki, fix, baikilah semua urusan aku, kullahu, sya'ni kullahu, semua urusan aku ni, wala takilni, jangan serahkan kepada aku diri aku sendiri, maksudnya jangan biarkan aku uruskan diri aku sendiri walau sekejap, hanya tempoh seperti sekelip mata. Dan kita ni, kalau kita adalah orang yang ada cita-cita, ada dream yang besar, dan kita nak keluar daripada comfort zone, itu proses yang menyakitkan, dan kebanyakan masa proses tu akan rasa overwhelming, sebab kita keluar daripada comfort zone kepada zone yang sakit, dan dengan pain itu kita akan move the bar, kita akan push the limits, dan kadang-kadang dia akan rasa tak terdaya dan rasa nak putus asa. Dan pada ketika itu doa ini sangat penting.
yang mana kita meletakkan pergantungan, perharapan, mohon pertolongan kepada Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Okey, jadi jadikan ini bacaan. Siapa yang ada Hisnul Muslim ataupun buku-buku doa, saya yakin pasti akan jumpa dengan doa ini. Hafal doa ini, tidak panjang, dan jadikan dia wirid harian. Baca setiap hari. Moga-moga dengan itu kita menjadi hamba-hambanya lebih tinggi tawakalnya kepada Allah SWT, pergantungan, tak rasa self-obsessed, tak rasa diri sendiri je yang pandai uruskan semua urusan. Kita obses dengan kelebihan dan kekuatan diri kita. Tidak, dengan doa ini kita sering dan terus menerus selamanya merendahkan diri kepada Allah SWT, bergantung kepada Al-Hayyul Qayyum. Jadi Ramadan pun dah berlalu pergi, hati pun rasa sayu dan hiba, tetapi demikianlah, semuanya ada waktu dan masanya. Jadi kalau ada satu take away, satu doa yang kita boleh jadikan amalan yang kita latih, kita hafal, kita suburkan dalam Ramadan, jadikanlah ayatul kursi, membaca ayat kursi selepas salat, sebelum tidur, dan juga bacaan pagi dan petang, dan juga doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith itu kita jadikan dia bekal yang akan terus kita amalkan setiap hari walaupun kita sudah keluar meninggalkan bulan Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.